Dia jadi bulan muka surat lah, jadi tak ada muka surat lah. Jadi hak tu kena balik. Barulah kita pergi kepada hak kita baca tadi ya. Pecahan-pecahan ataupun cabang-cabang masalah ataupun bab sembahyang sunat dan rakaat sembahyang sunat. Maksud sunat di sini sunat rawatib. Maksud sunat itu iaitu sunat ratibah ataupun rawatib. Yang sunat orang kita panggil kapik, sunat kapik fardu tu. Sunat kapik fardu. Tapi kapik ni mana ada dua kan, di belakang depan. Qabliyah ba'diyah. Tapi bukan semua sembahyang tu kan ada dua gitu. Jadi kalau kita nak kata kapik tu tak berapa tepat juga kan. Tak berapa tepat juga. Hanya kena kepada setengah-setengah sahaja. Jadi dalam masalah sembahyang sunat ini, rakaatis sunnah, apa ni, rakaat sembahyang sunat. Sunat, hak kita panggil sunat tu, sembahyang sunat itu, dia ada beberapa macam. Bahkan dalam istilahnya dia mengikut setengah ulama, sama mengikut setengah ulama, dia ada beza ada beza. Misalnya antara perbezaan antara sunnah, nafal, tatawwu', mandub, mustahal, muraghab fih. Kata Mullah Aliul Qari, semua sama, serupa itu. Istilah saja berbeza bunyinya, tapi maksudnya sama. Kalau kata sembahyang sunat, sembahyang nafilah, nawafil, sembahyang tatawwu', serupa aja maknanya. Maksudnya sembahyang sunat lah, kalau tidak fardu. Yakni sembahyang yang digalakkan oleh syarak. Kalau kita buat molek lah, boleh pahala. Kalau kita tak buat, tak berdosa. Tetapi hak sunat-sunat saat ni dia berbeza-beza pula. Dari segi hak mana lebih ditekankan, hak mana lebih muakkad, itu berbeza-beza pula. Imam Nawawi berkata, sembahyang sunat ni sah dan diterima, walaupun sembahyang fardu itu kurang. Itu Imam Nawawi kata, walaupun sembahyang fardu kurang, sembahyang fardu seseorang itu kurang, sembahyang sunat dia tetap diterima, makna berasingan. Tidak kata bila sembahyang fardu ni kurang, jadi sunat tu tak terima. Tidak. Sebab kita kata orang tu dia ada hutang, dia kena bayar hutang lah, dia tiba-tiba dia tak bayar hutang, dia buat kebajikan. Mengikut Imam Bukhari kan, tak boleh pahala tu lagu tu. Dia kena bayar hutang dulu, hak utama tu, hak penting, hak fardu tu dulu, barulah buat hak kebajikan ni. Ramai juga ulama berpendapat lagu tu. Ada yang kata tidak, ada yang kata tidak. Supaya juga kalau seorang tu sembahyang qadha, dia ada lagi, dia tidak qadha, lepas tu nak sembahyang sunat, misalnya bulan puasa tu, kita kata sembahyang tarawih tu, itu pun ada khilaf juga, Tetapi hak ni sunat ni Imam Nawawi kata walaupun sembahyang fardu kurang di sisi Allah lah, dia buat, bukan dia qadha tak ada, dia buat, tetapi kurang lah, katakanlah ada sembahyang tu kurang, ikutlah kerana apa-apa pun tidak sempurna, kita kata. Jadi sembahyang sunat tu kalau dia buat molek boleh penuh juga, tidak kata jadi kurang ataupun tak terima langsung. Sembahyang sunat tu tak diterima. Pasal apa? Bahkan adanya sembahyang sunat ni dapat menampung hak kurang sembahyang fardu tu. Bukan jadi tidak sah sembahyang sunat tu ataupun tidak ada pahala, tidak. Bahkan boleh menampung sembahyang fardu hak kurang itu. Sebab apa? Nabi SAW ada bersabda, fa idzan taqasa min faridatihi syai'an qala ar-rabb tabaraka wa ta'ala unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammilu bihi man taqasa min al-faridah. Iaitu kalau sembahyang fardu seseorang tu kurang sikit sebanyak, maka Tuhan akan kata kepada malaikat lah, kamu tengok adakah hamba aku ni ada buat hak sunat. Kalau ada hak sunat, maka disempurnakan dengan hak sunat tu apa yang kurang daripada sembahyang fardunya.
Lepas pada tu Imam Nawawi ada sebut, dia kata ada orang duduk sebar lah hadis, kata la tuqbalu nafilatul musalli hatta yuaddi al-fariḍah. Tu hadis itu tidak kuat. Tak boleh nak buat hujah tu. Iaitu sembahyang sunat seseorang itu tidak akan diterima kalau selagi dia tidak menyempurnakan sembahyang fardu dia. Jadi hak tu hadis itu tidak kuat, kata dia, tak boleh nak buat hujah. Kalau kita nak terima juga hadis ni, hak dhaif ni, kata dia, kalau kita nak pakai juga, maka adalah jalannya, iaitu untuk sembahyang rawatib hak ba'diyah. Sembahyang rawatib hak ba'diyah itu ada kemungkinan lah, ada kemungkinan sembahyang tu tidak diterima. Sebab apa? Misalnya orang tu dia sembahyang fardu tu tidak sah. Bila tidak sah, tak ada lah ba'diyahnya. Nak ba'diyah guana, sembahyang tu tak jadi lagi. Adalah keadaan tu, dia kata bolehlah kita terima. Tapi kalau semata-mata lepas sembahyang tu tak terima sembahyang sunat, tu tak ada, tidak lagu tu. Ada kemungkinan kalau sembahyang dia tu tidak sah, misalnya dia ambil air sembahyang tu tidak rata kau misalnya, jadi dia sembahyang fardu tu tidak sah. Lepas pada tu dia sembahyang sunat, tak jadilah ba'diyah apa dah muka zuhur dia tu tak buat lagi, tak jadi lagi. Tapi kalau hak qabliyah dah jadi dah. Kalau hak qabliyah dia tu maknanya dengan air sembahyang yang lain lah, dengan air sembahyang yang lain yang tidak dia rata anggota wuduk dia tu, tidak ada penghalang, maka hak qabliyah dia tu jadi. Lepas tu katakanlah ada sisi ikan di lengan dia, dia ambil air sembahyang semula, maknanya tak rata lah kira-kira sembahyang fardu tu. Lepas pada tu dia buat sisi tu, ambil air sembahyang semula, sembahyang hak ba'diyah, adakah jadi? Tak jadi. Sebab apa? Hak fardu tadi tak jadi. Gitu. Dalam keadaan tu bolehlah. Kalau kita kata, dia kata kita nak pakai hadis tadi, nak pakai secara mutlak tak boleh. Tak boleh. Itu pun kalau kita nak ambil kira juga pada hadis tu hadis dhaif. Kalau kita nak juga setara tu lah kalau boleh pun. Lepas pada tu dia bagi di sinilah hak yang disyariatkan, ibadat-ibadat yang syariatkan itu ada 4 macam. Satunya hak orang panggil fardu, yang kedua orang panggil wajib. Ini mengikut mazhab Hanafi, mengikut mazhab Hanafi. Yang kedua orang panggil wajib, yang ketiga orang panggil sunat, yang keempat orang panggil nafal. Itu dia ada beza pula. Hak fardu tu maknanya sembahyang ataupun ibadat yang sabit berdasarkan dalil yang qat'i, berdasarkan dalil yang qat'i ataupun dalil yang mutawatir. Hak tu hak fardu. Misalnya sembahyang 5 waktu tu hak fardu. Hak wajib maknanya menunjukkan mesti juga, tapi berdasarkan dalil yang tidak qat'i, zanni. Seperti sembahyang witir itu bagi mereka itu wajib. Sembahyang witir adalah wajib, dan beberapa sembahyang yang lain seperti sembahyang sunat subuh, seperti sembahyang raya, bagi Hanafi adalah wajib, bukan fardu. Sunat ni hak Nabi SAW buat tetap, walaupun dia tu memang sunat, diketahui sebagai sunat, bukan termasuk dalam hak wajib, bukan termasuk dalam hak fardu, tidak. Hak sunat, tapi sunat pun Nabi tak aja tinggal. Kalau dia tinggal, dia akan qada. Hak lagu tu orang panggil sunnah di sini dalam istilah ni. Orang kita panggil sunat tu. Kalau hak nafal tu tidak begitu, tidak setara tu kedudukannya. Itu dia bahagi kepada 4. Di sisi Imam Syafi'inya ada 3: fardu, sunat, nafilah. Sunat seperti tadilah, iaitu hak Nabi tidak tinggal, macam sembahyang rawatib dia tak tinggal. Dia tak tinggal. Nafilah sembahyang sunat hak lain-lain lah, hak biasa. Hak tu nafilah. Dan fardu sembahyang 5 waktu. Itu hak fardu.